Baik, bersama dengan saya Faiz Hazlan. Malam ini dalam Bual Konti #menjentik masyarakat, bukan sembang biasa. Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani bersama dengan saya dan juga dua orang tetamu. Saya nak bercerita ataupun kita nak berkongsi mengenai OKU ataupun orang kurang upaya. Sebab apa? Akta Orang Kurang Upaya 2008 menetapkan takrifan orang kurang upaya bagi mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang fizikal, mental, intelektual atau deria apabila berinteraksi dengan pelbagai halangan yang boleh menyekat penyertaan penuh dan juga berkesan golongan itu dalam masyarakat. Mereka bukan tak normal, mereka normal seperti kita juga. Cuma saya bukan OKU, saya bawakan warga OKU di dalam Bual Konti pada malam ini bersama dengan saya Encik Mahmud Rasul yang juga usahawan OKU, dan juga bersama dengan saya Puan Hamidah Hassan, Ketua Kluster Repositori dan juga Dokumentasi di ISM Institut Sosial Malaysia yang juga merupakan aktivis OKU. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam. Saya mulakan dengan Encik Mahmud terlebih dahulu. Sebenarnya ada cerita ataupun ada kemalangan ke Encik Mahmud menjadikan Encik Mahmud seorang OKU? Untuk makluman lah, saya ni sebenarnya lahir normal. Okey. Normal, sehat, tubuh badan, dan masa tengah semangat untuk cipta macam-macam kejayaan masa tu. So di waktu saya sekolah tingkatan 6, Baik. di mana boleh kira waktu tu adalah waktu peringkat awal saya nak melangkah ke dunia lah, baru nak kenal dunia. At the same time saya kemalangan. Baik. Kemalangan dalam waktu kemalangan tu, saksi kemalangan yang ada masa tu kata saya kritikal lah. Lebih kurang 11 hari koma dan saya terlantar kat rumah hampir setahun. So itu antara kisahnya lah. Kemalangan kereta lah masa tu? Masa tu saya motor. Motor. Masa tu umur baru 18 tahun. Naik motor balik sekolah ataupun pergi Tidak, sekolah? keluar Keluar ke pekan lah. Bukan waktu sekolah lah Bukan masa waktu tu. sekolah. Okey, jadinya tak ambil masa tu STPM tingkatan 6? 6 bawah, tak sempat ke, baru nak mula hidup, baru nak mula belajar kan. So tak ada rezeki lah masa tu. Jadi sebenarnya Encik Mahmud OKU penglihatan ataupun? Saya lumpuh sebelah tangan. Okey. Di peringkat awal dulu kaki saya ni pendek sebelah. So saya ada gangguan sikit lah untuk berjalan, untuk duduk. So kira dah tak normal lah, penggunaan kaki ni tak normal. Tangan ni memang terus sehingga hari ni memang tak boleh gerak lagi dah. So habis macam tu lah. Tapi ada banyak cerita ataupun kongsi kecekalan dan juga ketabahan yang kita akan sama-sama dengarkan bersama dengan Encik Mahmud. Walaupun OKU tetapi nampak ada jual cookies. Kejap lagi kita cerita dengan lebih lanjut. Bersama dengan Puan Hamidah juga. Sebenarnya Puan Hamidah dari lahir ke OKU ataupun bagaimana saya? Dulu saya pun lahir sebagai seorang yang bukan OKU. Bukan OKU. Saya memang boleh berjalan. Saya tadi bermula dengan Puan Hamidah sebelum tu, jangan panggil kita sebagai normal. OKU pun normal sebenarnya. Betul. Jadi kita pakai term bukan OKU Puan ya. Bagi yang bukan OKU maknanya yang bukan orang kurang upaya, kita panggil bukan OKU lah. Okey. Jadi orang kurang upaya tu kita panggil OKU lah. Okey. Jadi lahir tadi bukan lahir OKU. Sebagai seorang yang biasa. Cukup cukup sifat lah Betul. orang kata kan. Boleh berjalan seperti biasa, tetapi saya sebenarnya menjalani pembedahan 2 kali. Masa saya lower 6 sama macam Cik Mahmud juga. And then second time operation tu di tulang belakang sebenarnya, di saraf tunjang saya. Second time masa saya belajar di universiti, saya second year, tahun kedua. Lepas pembedahan tu, sebab dia kawasan saraf tunjang kan. Baik. Kalau kita belajar sains dulu kan, daripada bahagian torasik kita tu sampai ke lumbar. Jadi bila dah operate tu di bahagian saraf, dia buang semua tumor dalam tu. Dan kali kedua tu saya dah tak boleh berjalan, Faiz. Saya tak boleh berjalan, macam lumpuh kaki ke sebelah bawah lah. Ya, betul. Dia dipanggil paraplegic. Kalau pernah dengar terminologi tu kan, dia paraplegic. Jadi bahagian pinggang ke bawah, dia semakin ke bawah semakin kurang deria rasa. Baik. Dan deria kawal sekali. So bermula daripada saat itu saya menjadi seorang orang kurang upaya fizikal lah. Sejak dari itu pakai kerusi roda lah. Ya, betul. Okey, sehingga ke hari ini. Betul. Jadi ada banyak kongsi daripada Puan Hamidah
bagaimana dengan kerja lagi, sekarang sebagai penjawat awam, nanti kita nak tahu kehidupan seharian. Bezanya dengan orang bukan OKU. Cik Mahmud, kalau cerita mengenai kehidupan selepas menjadi orang OKU ni, sudah semestinya daripada segi fizikal dan juga mental dan juga masyarakat sekeliling, bagaimana Encik Mahmud tempuhi sehingga ke saat ini? Saya kemalangan tu di usia muda. Saya di bawah tanggungan ibu ayah. Baik. So saya tak nampak lagi apa yang saya akan tempuh kemudian hari lah. So ini kisah 24 tahun yang sudah lah. Okey. So bila apa yang saya perasan, orang ramai just hanya rasa simpati saja. Bila jumpa simpati, kasihan tengok keadaan saya. Yang saya nampak itu sajalah, dan tak ada apa-apa kesan pun yang boleh buat nak katakan mengganggu diri saya, tak ada. Okey. Sebab semuanya just okey saja. Tapi untuk peringkat awal lah, untuk peringkat awal. Tapi selepas 2-3 tahun, bila saya dah mula kenal kerjaya, bila saya dah mula kenal kehidupan berumah tangga untuk masa, walaupun umur saya dah awal 20-an masa tu kan, saya dah start mula fikir benda tu, saya dah mula rasa takut. Masa tu adalah masa yang boleh senang cakap getir lah, sangat getir dekat saya pasal macam-macam pengalaman, macam-macam perkara yang saya kena hadap, yang kena tempuh. So saya depresi, saya hilang semangat untuk hidup, serba-serbi lah. So itulah yang antara yang, kalau saya bercerita dengan sesiapa pun, OKU baru yang saya jumpa pun, saya akan cerita benda yang sama, apa yang saya lalui, sebab saya tahu kawan-kawan saya yang lain pun akan tempuh situasi sama. Yang lahir sebagai OKU mungkin dia tak perasan, tapi orang yang pernah tidak OKU, bila dia ambil sesuatu macam saya tempuh, impak dia agak besar juga. Baik. Depresi dan juga hilang semangat untuk hidup. Ya, betul. Encik Mahmud sudah berkahwin? Sudah. Bagaimana di awal permulaan tu? Yalah, kalau macam saya dah berkahwin hampir 8 tahun, saya berkenalan dengan isteri, orang kata hidup dan berkahwin seperti biasa. Mungkin ada beza dengan Encik Mahmud? Ya, alhamdulillah, saya bila saya renung balik ke belakang, daripada mula saya berubah jadi OKU, saya adalah OKU yang bernasib baik ya. Allah aturkan, datangkan isteri untuk saya. Isteri adalah kawan yang kawan yang kenal saya masa sihat. Okey. Masa saya belum OKU, tapi kawan yang jauh lah. Jadi bila selepas OKU, isteri saya yang sekarang ni adalah orang yang senang cakap dia kasihan. Orang yang kasihan tengok saya. So lama-lama tak tahulah rezeki jodoh, selepas beberapa tahun saya hidup sebagai OKU, bila bincang pasal perkahwinan dengan dia, dan dia pun setuju, tak ada apa-apa masalah pun. Itu antara kesan positif yang boleh kita ambil daripada warga OKU. Sebab apa? Kadang-kadang ada yang rasa bila OKU ni rendah diri, rasa pasif, rasa negatif. Bagaimana nak mengatasi cabaran dan juga emosi itu, Puan Hamidah? Dari segi hakikatnya, OKU tu memanglah OKU. Ada kekurangan. Terminologi tu tadi pun definisi dah dijelaskan oleh Faiz kan. Dia ada kekurangan jangka panjang. Dia ada defect dia lah, yang penglihatannya. Macam saya fizikalnya, macam Cik Mahmud pun sama fizikal, tangan dan kaki, dan saya tak boleh berjalan langsung. Kan? Tapi dan dalam masa yang sama, ketidaksempurnaan itu sebenarnya kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya? Jadi bila kita bercakap tentang cabaran, emosi, kita kena faham dari segi psikologinya, dari segi emosinya, OKU ni memang banyak cabaran. Sebab dia ada kekurangan. Tetapi kekurangan itu sepatutnya kalau ada kemudahan, kalau ada fasiliti, kalau ada sistem sokongan yang cukup, mereka juga boleh hidup seperti biasa. Contoh macam Cik Mahmud tadi kan, isterinya boleh menerima dirinya seadanya tanpa melihat kekurangan yang ada pada dirinya. Betul. Begitu juga yang pernah berlaku dengan diri saya. Suami saya seorang yang bukan OKU, dan dia boleh menerima saya seadanya, alhamdulillah, dengan kekurangan yang saya ada. Ya, jadi kalau kita ada kefahaman yang sebegitu, sebenarnya OKU ke tak OKU, dia sama je. Dia boleh hidup macam biasa. Dia boleh bekerja, dia boleh berkeluarga, dia boleh go out,
Dia boleh enjoy, dia boleh rekreasi dengan orang macam yang bukan OKU jugalah. Dia boleh bekerja, dia boleh pergi mendapat pendidikan dan sebagainya. Jadi sebenarnya cabaran-cabaran itu kita sendiri yang bina. Kita yang buat. Kita yang create sebenarnya. Walhal kalau dari segi pemikiran kita kata okey, ini halangan-halangan yang kita boleh nyahkan. Contoh ada masalah accessibility, kemudahan untuk kita nak pergi belajar, untuk kita nak pergi bergerak ke sana sini kan. Tapi kalau halangan itu kita tiadakan, kita wujudkan kemudahan kita. Buat ramp. Contoh saya nak datang ke konti tadi kan, ada ramp, ada parking disediakan, kan mudah tu. Alhamdulillah. Lepas tu ada Cik Sarah jemput saya dekat bawah, nak naik slope tu kan. Jadi itu adalah antara sistem-sistem sokongan yang kita perlu ada supaya halangan seperti cabaran emosi, cabaran burden perasaan itu kita boleh kurangkan. Kalau ada banyak halangan, saya nak bangun tidur contohnya kan, saya bangun ada contohnya ada halangan nak lalu pergi ke toilet, nak pergi ke dapur, nak masak untuk anak-anak saya, nak bawa bekal. Lepas tu tiba-tiba orang pergi halang parking saya kan. Itu adalah cabaran-cabaran yang sepatutnya boleh dielakkan kan. Tetapi dia akan bertambah-tambah lagi sebab saya dah ada kekurangan. Di sana saya punya emosi dan psikologi dah ada dia punya kapasiti dah low dah kan. Tapi bila you hadapi lagi cabaran, lepas tu dekat office pula you punya colleagues tak nak membantu, you punya surrounding community pun tak ada perasaan ihsan contohnya kan. Macam mana you nak lalui hidup ni dengan positif? Of course sebagai manusia you pun boleh down. Warga OKU jangan rasa kekurangan. Tetapi kita warga bukan OKU jangan pula nampak menyusahkan. Lagi-lagi kalau kita pergi parking mall tu kan. Kadang-kadang tengok punya parking. Dah orang punya hak orang tu jangan ambil. Mereka pun nak masuk juga. Nak pergi mall juga, nak jalan-jalan. Jom kita pergi mall dah malam ni. Takut tak sempat dah tutup. Okey, kita berehat seketika Cik Mahmud, Puan Hamidah. Kita akan kembali selepas ni dalam Bual Konti. Orang kurang upaya adalah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang. Terdapat 7 kategori OKU, iaitu fizikal, penglihatan, pendengaran, pertuturan, mental, pembelajaran dan pelbagai. Permohonan pendaftaran OKU boleh dibuat secara fizikal atau dalam talian. Mudah je kan? Terdapat 32 kemudahan dan keistimewaan sebagai OKU berdaftar dari pelbagai agensi. Antaranya, pengecualian bayaran pasport, pelepasan cukai pendapatan, keutamaan semasa pemberian vaksin COVID-19, kaunter khas OKU dan sebagainya. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang oku.jkm.gov.my. Terus lagi bersama dengan Bual Konti, nak bercerita mengenai warga OKU yang bersama dengan saya pada malam ini juga Encik Mahmud Rasul, usahawan OKU, dan juga Puan Hamidah Hassan, Ketua Kluster Repositori dan juga Dokumentasi di ISM Institut Sosial Malaysia dan juga merupakan seorang aktivis OKU. Bercerita mengenai OKU tiada masa depan ke Encik Mahmud? Ya. Cerita mengenai penjualan cookies tu. Sebelum saya cerita lebih dalam, macam mana bermula penjualan cookies tu? Dia satu tempoh yang panjang tu. 24 tahun tu adalah tempoh yang panjang, ada jatuh dan bangun. Masa tu dalam masa yang sama saya buat macam-macam. Saya kerja, saya tetap kerja. So bila ada peluang saja, hampir satu hari tu kadang-kadang saya buat mungkin 5 atau 6 kerja. Baik. Untuk memang sebab saya ada ketakutan dalam diri kan. Sebab saya pernah ada pengalaman sebelum ni memulakan hidup untuk kerjaya lah. Yalah, Faiz pun boleh bayangkan umur saya 18 tahun. Betul. STPM pun saya tak ambil. Saya belum kenal kerjaya. Duduk pula di kampung-kampung, duduk hulu-hulu. Jadi saya memang kurang pendedahan. Jadi bila saya setahun terlantar dan saya bangun untuk
mulakan kerjaya, mulakan hidup saya. Sebab saya tinggalkan sekolah terus. Okey. Saya tinggalkan, dah mula rasa malu. Masa tu saya dah mula malu ialah kawan-kawan yang sama di sekolah tu dah pergi ke universiti, dah lepas. Saya pula masih nak return dengan adik-adik yang bawah saya malu. So saya fikir saya kerja saja. Tapi itulah ceritanya, di usia tu peluang kerja sangat-sangat sedikit, sangat-sangat nipis. Telah peluang. cuba untuk bekerja Ya. seperti bukan OKU yang lain, Ya. tetapi tidak berjaya, kurang Tak berjaya. Kurang berjaya. Saya ingat saya lebih kurang 2 ke 3 tahun saya habis masa untuk cari kerja saja. Dan dengan cerita macam ni kan, bila ini baru satu cerita, belum kita tanya warga OKU yang lain kan. Adakah akta itu akta orang kurang upaya? 2008 hanya sekadar akta, tidak ada penguatkuasaan. Apa yang telah dilakukan dengan akta tersebut sejak dari tahun 2008 sehingga ke hari ini? Kalau kita nak bercakap tentang akta Faiz, kita ni pun baru je. Bukan nak kata barulah. Memang kita menjadi ahli di bawah CRPD. Negara kita ratify UNCRPD, Okey. United Declaration on the Rights of Person with Disability ni baru juga, bukanlah dah sekian lama. Jadi tindakan lanjut daripada itu ialah penggubalan akta orang kurang upaya. Jadi kita kena fahamlah dia punya sejarah. Di sana dia hanyalah untuk mengiktiraf kewujudan OKU. Jadi permulaan akta ini memang hanya untuk menetapkan tentang memberitahu, memaklumkan tentang hak kesamarataan kepada orang kurang upaya. Walau bagaimanapun masih ada ruang-ruang yang belum ada penguatkuasaan. Okey. Tapi saya tak nak mengupaslah tentang Baik. akta ni sebab saya dah bukan portfolio saya Okey. kan. Tapi kalau kata kita nak bercakap tentang diskriminasi, diskriminasi memang berlaku di mana-mana. Tetapi kita kena melihat dari perspektif OKU sebab peluangnya sangat terhad. Ya. Saya sendiri, saya nak katalah walaupun saya graduate pada masa itu. Okey. Allahu Rabbi. Susahnya nak mencari pekerjaan pada masa itu. Saya dijudge ya Faiz atas fizikal saya, atas Baik. appearance saya Mereka melihat saya walaupun saya ada segulung ijazah pada masa itu saya pergi interview sama dengan orang lain. Tetapi mereka menilai saya kerana saya di atas kursi roda. Okey. Dan saya tak diterima beberapa kali tau. Jadi di sana memang ada diskriminasi Cik Faiz. Okey. Ya Faiz. Jadi kita sebenarnya kena beri peluang terlebih dahulu. Dan baru kita nilai orang tu boleh atau tidak. Dan bila you dah bekerja pun masih ada lagi ruang-ruang yang sebegitu. Kerana apa saya katakan demikian? We have to, kita terpaksa membuat satu kerja yang extraordinary untuk orang mengiktiraf kita. Kita terpaksa membuat sesuatu yang extraordinary baru orang nak iktiraf kita. Kenapa mesti wujud begitu? Baik. Sewajarnya kita ini diberi peluang yang sama rata. Kita nak duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tetapi Yang berhak bagi je lah kan. betul. Apa salahnya? Why? Sebab you tercabar orang OKU lebih baik daripada yang tak OKU kan? Aduh. Kalau itu yang Encik Mahmud rasa macam tu kan. Apa agaknya sebenarnya yang membuatkan perkara itu terjadi sejak mungkin dari pandangan ataupun perspektif Encik Mahmud yang bergaul bersama dengan masyarakat yang rasa mereka anggap orang OKU ni tak diberikan tempat ke? Sepatutnya dah menjadi lebih baik ke pada hari ini, pada masa kini? Macam yang Puan Nabidah beritahu tadi lah kan, diskriminasi. So kadang-kadang penerimaan orang OKU tu sendiri, penerimaan cara dia menilai apa yang diberikan oleh contoh-contoh majikan, orang-orang yang yang tidak membuka peluang. Pada saya lah, sebab macam situasi saya yang sebelum ni kan, saya tak anggap macam mana nak cakap ya betul, boleh terima saya kerja, tapi bolehkah saya panjat untuk lap cermin di tingkat atas? Memang tak mampu. Saya beranggapan mungkin saya positif sangat masa tu. Mungkin positif sangat, tapi saya beranggapan yang mereka rasa ada tempat yang lebih layak untuk saya. Jadi mungkin. So tapi sayangnya hampir semua majikan berfikir cara yang sama.
saya kekal kat situ lah. Perlu ada pendekatan yang holistik ke mengenai bagaimana kita nak menyamaratakan OKU dengan bukan OKU ni, Puan Hamidah? Ataupun hanya sekadar melihat angka dan juga statistik saban tahun tetapi tiada tindakan yang diambil terhadap warga OKU? Dia paling penting Faiz. Hati. Okey. You kalau tak boleh terima OKU sampai bila pun tak bagi peluang lah. Baik. kan. Sama rata ni sebenarnya kita susah nak terjemahkan. Sebab dia ada equity, dia ada equality. Baik. Dia ada kesamarataan, dia ada what do you call this? Nak cakap pun macam mana sebab ada situasi di mana OKU ini you kena ada beri dia sedikit sokongan untuk dia sama rata dengan you. Tetapi maknanya you kena bagi dia privilege. Contohnya you bagi kuota. Kita ada kuota, kita ada portion 1% di sektor awam untuk penggajian OKU. Tetapi malangnya hanya certain ministry dan jabatan sahaja yang fulfill. Boleh dibilang angkanya. Baik. Berbanding kita ada berapa kementerian, ada berapa agensi di dalam negara kita. Kita baru cakap tentang sektor awam. Baik. Belum lagi sektor swasta. Betul. Padahal banyak privilege, keistimewaan kita bagi. Tetapi kenapa tidak ada berlaku penambahan ataupun tidak ada sering every year, setiap tahun benda yang sama diulang-ulang. Kerana kita ada satu tanggapan, persepsi. Macam Cik Mahmud cakap tadi. Betul. Alah kesiannya. Kesian. Kesian You saja. tak boleh buat ni. Kalau tak boleh buat ini, adjust lah. Adjust. Kerja-kerja yang lain yang lebih sesuai. Ada kan, itu memerlukan kreativiti kita. Baik. Ubahsuaian tu kan ada dalam akta. Pengubahsuaian Betul. yang sewajarnya untuk situasi kerja, pekerjaan. Kalau kat overseas boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Betul. Kalau kat luar boleh buat, kenapa tidak kita mulakan dulu dalam negara kita? Antara mungkin kemudahan dan juga infrastruktur OKU dan juga penambahbaikan lagi, apa lagi yang boleh dilakukan di negara kita, bermula dengan diri kita sendiri dulu, Encik Mahmud? Macam mana nak cakap? Yelah, kita nampak cabaran tetapi bermula dengan pemikiran dan juga tanggapan. Tetapi mungkin ada lagi perspektif daripada pandangan Encik Mahmud yang rasa perlu ada penambahbaikan pada masa akan datang. Sebenarnya saya rasa sokongan paling penting. Okey. Sokongan yang paling, sebab saya sendiri pun hidup kerana sokongan. Macam tadi saya cerita, saya just beritahu sebaliknya. Tapi dalam masa yang sama juga saya bertemu dengan orang yang betul. Alhamdulillah. So mungkin nasib saya baik. Betul. Saya adalah orang yang mencari, saya orang yang mengejar kepada peluang. Saya bertemu dengan orang yang betul. So yang saya nampak sokongan daripada masyarakat, khususnya kerajaan lah, itu yang paling utama lah. Bila ada sokongan, insya-Allah OKU ni dia dia tahu mana dia nak melangkah, apa yang dia perlu buat. Dia insya-Allah lah dia boleh buat semuanya. Itu yang saya nampak lah. Baik Puan Hamidah, OKU akan terus diberikan platform dan juga ruang untuk memperbaiki diri. Tetapi apa lagi mungkin kemudahan di masa akan datang yang perlu ditambah baik? Saya nak sentuh sikit. Betul. Cik Mahmud cakap. Boleh, tak ada masalah. Sebabnya dia dua ni lah. Dia saling hubung kait. Dia ada pulling factor, dia ada pushing factor kan. Jadi sekarang ni OKU tu pun dia kena positif. Dia kena jadi image, dia kena jadi duta. Kalau kita tak portray satu image yang baik, macam mana orang nak kata, oh, we can trust you, kita boleh bagi you peluang. Tapi kalau you sendiri pun sikit-sikit nak minta bantuan, sikit-sikit tak boleh, sikit-sikit nak marah, so orang akan buat satu persepsi tanggapan yang negatif terhadap OKU kan. Dalam masa yang sama, orang ramai juga, orang ramai ke kerajaan ke, sektor swasta ke, dia kena sama-sama lah, komuniti, ahli keluarga kena bagi peluang, kena bagi sokongan. Dan setiap individu itu berbeza keperluannya. Betul. Kan. Kita tak boleh sama-sama dia boleh, yang itu tak boleh. Macam mana? Kan, jangan ada persepsi macam tu. Nak menanyakan pendapat, yelah, kadang-kadang ada yang masih lagi malu, ada yang masih lagi rasa rendah diri, ada yang masih lagi rasa kurang yakin. Apa lagi platform yang mereka boleh salurkan? Dia kalau kita tengok
dari segi self esteem ni sebenarnya dia bermula dengan ilmu, kan. Kalau mereka ni tak diberi peluang untuk pendidikan di peringkat awal, di peringkat yang seterusnya lagilah dia rendah diri. Baik. Kan. Jadi kemudahan tu kena ada lah. Dan juga support daripada komuniti, daripada ahli keluarga dah tentu. Mereka itu adalah sumber paling penting lah, tulang belakang, kan. Baik. Dan platform kalau nak kata, kita bagi peluang lah macam yang Faiz ada kan ruangan ini. Alhamdulillah. Kita nak Betul. berkongsi dengan Kongsi. orang ramai, kan. Hopefully mereka di luar sana lebih cakna lah, lebih menerima dan memberi peluang kepada orang kurang upaya agar mereka pun ada ruang untuk bersuara, beraktiviti dan juga diterima dalam masyarakat. Bukan orang kelainan upaya, bukan orang kekurangan fizikal, tetapi orang kurang upaya. Dan juga jangan rasa rendah diri, jangan rasa kurang yakin. InsyaAllah kita semua bermula daripada diri saya. Dari kita yang menonton sekarang ni, kita berikan sokongan dan berikan peluang kepada warga OKU. Dekati OKU, fahami OKU. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Encik Mahmud Rasul, usahawan OKU. Bawa cookies malam ni. Kejap lagi kita rasa kat luar. Ada bawa tu, saya nampak tadi macam ada bekas je kat luar tu. Dan juga Puan Hamidah Hassan, Ketua Kluster Repositori dan juga Dokumentasi di Institut Sosial Malaysia ISM dan juga merupakan aktivis OKU. Terima kasih banyak kepada dua-dua panelis kita pada malam ini. Terima kasih penerbit yang turut sama-sama menjayakan program pada malam ini. Sampai kita jumpa lagi minggu hadapan. Sampai jumpa lagi, saya Faiz Azlan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.